Jumpa dengan sumber ditulis. Dan sumber itu cerita dengan Pak Haji Nasir. Harga dia satu keping 2-3 ribu. Satu set 8 ribu. Siapa mau beli? Saya ahli sejarah mau beli ke tak? Tak beli punya. Tak mampu nak beli 8 ribu buku. Orang tak beli dan tak baca. Tulis sejarah. Macam mana sejarah itu ditulis? Okey, di Perak itu macam mana ditulis? Ditulis berdasarkan apa yang British catat. British sebut orang Melayu lawan British. British terpaksa berperang. Disebut sampai 60 ribu orang Melayu bangkit. Mana orang Melayu sampai 60 ribu orang? Tujuannya panggil askar-askar sepua-sepua dari Hong Kong, dari Sri Lanka. Datang sini bawa senjata sophisticated. Nak uji senjata di sini. Bunuh orang Melayu orang kampung. Tembak dengan pelancar roket. Clearkan kampung-kampung. Bakar. Yang perempuan kanak-kanak lari. Tembak di belakang. Ada digantung di pokok dan sebagainya. Orang putih kaji ini tahun 80-an. Sebut ini sebagai The Small Genocide. Pernah dengar tak dalam buku teks? Pernah belajar ke tidak? Pembunuhan British ni. Pembunuhan Portugis tadi. Tak disebut. Benda yang patut diangkat dalam buku untuk tanam semangat patriotik. Bila kita baca, saya marah. Tahun 80-an lagi dikaji dalam bentuk tesis PhD oleh sarjana barat. Boleh ambil dalam internet. Dia tak mengubah sejarah kita dari tahun 80-an. Sama darurat ni. Tahun 90-an, satu lagi benda yang besar ialah keluarnya rekod-rekod baru ni. Petimbul. Saya pergi sana, berapa belas hari saya pergi. Lebih 2 minggu. Duduk hotel, pagi pergi arkib, malam balik. Pagi pergi arkib, malam balik. Tak jalan mana-mana pun. Bawa isteri. Dengan isteri pun taubat tak mau ikut. Pergi arkib saja. Tak habis saya kumpulkan. Bahan tersebut sangat banyak. Saya boleh buat bilik arkib sebuah untuk pelajar rujuk. Pelajar tak baca pun, saya tak habis baca sampai kali ini. Tak habis baca benda ni. Benda baru ni sangat banyak. Tahun 45-47 masa kemerdekaan. Banyak penipuan telah berlaku. Kita merdeka itu merdeka dalam bentuk Malayan Union yang berjaya. Federation itu adalah satu bentuk tolak ansur. Istilah lain saya nak sebut pun susah. Berlaku pengkhianatan sana sini, pensubahatan sana sini. Yang kata berjuang merdeka, mereka inilah yang bertolak ansur dengan British. British ini patut beri merdeka tahun 45 lagi. Lepas Jepun keluar, kerana ada sign satu agreement dengan PBB, dengan Amerika yang dinamakan sebagai Piagam Atlantik. Tahun 41-42 ada sign dah bahawa dia akan berikan kemerdekaan kerana nak hutan dengan Amerika. Senjata dalam bentuk dolar. Amerika letakkan syarat kena beri bebas tanah jajahan semuanya kerana Amerika pun berperang dengan British, merdeka dengan British. Tetapkan syarat macam tu. British sign. Bila Jepun menyerah, Perang Dunia Kedua tamat, Jerman dah kalah, Jepun dah kalah, negara-negara lain merdeka. Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Alah, British mahu kekal di sini kerana kekayaan di sini. Perkenalkan Millennium. Dia mahu satu pihak saja sokong dia. Dan pihak itu sokong dia sampailah tahun 57. Kalau pihak ini tak sokong, 45 itu terus merdeka. Dia perlu satu pihak saja. Mula-mula dijangka orang bukan Melayu akan sokong, beri kerakyatan bukan Melayu. Rupanya orang bukan Melayu tak mahu, tak terima. Mereka ni ada negara masing-masing lagi. Akhirnya yang terima ialah orang Melayu. Dan kekal penjajahan British sampai 57. Antara yang paling lambat setelah segala kekayaan dikau oleh British bincang ini, kita ni sebagai sterling area untuk mengisi dollar gap, untuk dikau kekayaan ubah dalam bentuk dolar, bayar hutang pada mereka. Selesai yang tu. Yang itulah baru diberi kemerdekaan 57. Itu pun tidak lengkap. Ini sejarahnya, sejarah kita ni. Kalau anda macam saya belajar, anda rasa macam mana? Saya tak boleh bincang benda ni secara detail. Ada masalah, orang tak suka sejarah. Di Pulau Pinang ni saya tak boleh dah bagi kuliah sejarah di masjid, tak diberi tauliah atas alasan sejarah ini bahaya, tajam, tak boleh, kena jaga hati orang. Macam tu sekali. Kita dalam sejarah ni dihina, diaib macam-macam. Hak dari segi perjuangan sejarah ini dikongsikan, dirampas, hilang hak. Okey saja, tak ada masalah. Boleh dikata tak dijajah lagi. British miskin kan. Dasar British masa dia jajah, satu dasar yang penting ialah miskinkan pribumi. Suruh mereka jadi nelayan, suruh mereka tanam padi. Tak boleh mereka tanam getah. Tanam getah tangkap. Tiba-tiba orang tulis tentang Melayu, Melayu malas. Mereka ini pedagang-pedagang asalnya. Pembesar-pembesar tu pemilik lombong. Semuanya dihapuskan. Di Perak ni dengan Ibrahim ada larut. British hapus tangan di larut ni kerana Perak tu kaya dengan lombong. British hapus tangan di Perak ini untuk kasih larut. Segala proses penipuan itu tak ada dalam buku kita. Tak ceritakan. Buku tentang Perak cerita tentang apa yang difikirkan oleh British tentang kita. Segala kejahatan, segala keburukan. Tak ada bukti benda ni, tapi dicatat, diterima. Itu nak cerita sejarah ni banyak sangat. Kita daripada zaman Melaka sampai merdeka, saya kata pada pelajar saya, anda buanglah sejarah ini dalam tong sampah. Mulakan yang baru, dengar apa yang saya cakap. Tak
Tak boleh, pelajar kita tak boleh dah. Telah di brainwash oleh buku teks ini, masuk universiti tak boleh dah terima yang baru. Mereka tanya Dr. Azmi, kenapa sejarah Dr. Azmi ni pelik, tak sama dengan sejarah yang sebenar? Saya pun tak kerti nak jawab. Sejarah sebenar bagi mereka ni apa benda? Tak boleh, pelajar kita dah tak boleh masuk dah. Mereka tak boleh terima benda baru. Kerana itu yang mereka belajar, itu yang mereka tahu. Yang kata macam ini saya lah. Anda pernah jumpa tak ahli sejarah yang macam ni? Pemberontak macam ni. Ahli sejarah pun tak suka. Semua nak ban saya. Nak naik pangkat pun susah. Apa lagi nak beletih? Tapi saya dah serahkan diri saya ni untuk terangkan sejarah ni. Perjuangan saya perjuangan sejarah. Besar sebut perjuangan ni. Tapi inilah yang berlaku. Tak pergi ke mana-mana pun. Nak menulis pun susah. Nak kena hantar artikel, kena tapis orang apa, kena reject. Ada buku kena reject pun. Kenapa? Kerana elemen-elemen macam ni lah. Bila kita kritik sejarah, kita kritik ahli sejarah. Ahli sejarah tak suka. Kita kritik buku teks. Berapa orang dah kena kritik? Semua orang tak suka. Nak sampaikan satu kebenaran, kadang-kala satu kebenaran itu sangat suka. Bagi saya kena tengok balik. Dan kita kena hati-hati lah. Sejarah ni jangan terima begitu saja sejarah. Pertama yang dibawa oleh media sosial pada hari ini. Macam-macam hari ini. Orang bukan sejarah, cakap sejarah. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita seronok dengar. Yang baru-baru ni ada seorang profesor bidang linguistik. Akak tentang Melayu ketorah lah daripada guna jeran dan sebagainya. Itu sebenarnya saya tanya sendiri, ada bukti ke tidak? Gerakan agama ni saya jelaskan memberikan peranan yang sangat besar. Perjuangan gerakan agama ini dari zaman awal sampailah bermulanya dalam organisasi politik, Mata Hizbul Muslimin, pada PAS dan gerakan lain. Dia tertinggal dalam sejarah kerana orang lihat agama ni, kelompok agama ni remeh, tidak penting. Mereka ni bincang agama saja, tidak begitu beri sumbangan. Masyarakat tertutup, tak terpengaruh dengan perjuangan agama ni. Itu ada dalam buku kita sebut macam tu. Kalau kita sebut sarjananya seperti Sonano, Roth. Buku Roth ni sangat popular lah. Banyak bincang tentang kaum muda. Kemudian yang tulis buku tentang PAS, John Funston. Buku ni kalau orang baca bagus sangat. Buku oleh John Funston. Banyak yang saya setuju. Ini buku yang bagus. Tapi nak cari tak tahu kat mana. Saya sendiri pun tak tahu nak cari kat mana. Saya punya hilang, tak jumpa. Nak datang sini nak baca buku dia, tak ada. Itulah saya kata kita sendiri kena tulis lah. Dan saya nak ceritakan. Oleh kerana tulisan tentang golongan agama ni dia tak banyak, tak begitu nampak. Dan sarjana kita ni dia pergi belajar London, pergi Perancis, pergi Belanda, pergi Australia, balik. Pemikiran dia ni kita panggil sebagai Eurocentric. Apa saja nak bincang, dia fikir dalam konteks Eropah. Konsep-konsep dan sebab istilah-istilah digunakan. Macam raja ni berkuasa mutlak. Itu istilah Eropah. Absolute monarchy. Dia terjemah jadi kuasa mutlak. Kemudian ada disebut Melayu ni, sistem zaman Melaka ni, sejak Melaka lagi mengamalkan sistem feudal. Pernah dengar tak sistem feudal? Cikgu ni patut tahu. Feudal ni satu istilah menghina yang sangat teruk. Diperkenalkan oleh British, kita guna untuk tunjuk bahawa kita ni hebat. Macam tu. Feeder ni jahat, buruk. Gangster dan sebagainya feeder. Dalam buku sekolah kita selalu disebut kita mengamalkan sistem yang jahat ini. Tapi kita bangga, feeder kita ni bagus. Sebenarnya British guna untuk hina kita. Jadi bila tak ada sangat tulisan tentang gerakan agama ni, kita nak menulis tentang organisasi politik ni dalam perjuangan kemerdekaan, nak tulis macam mana? Maka tumpuan telah diberikan kepada tahun-tahun 1950-an, masa dia muncul. Saya kata tadi, sejarah dia panjang, dia kena kaji panjang. Kalau tidak kita tak faham. Tiba-tiba kita bincang, dia muncul saja. Contohnya saya bincang, bagi contoh yang mudah ni, yang anda boleh keliru. UMNO ni muncul tak benar. Kenapa boleh muncul UMNO ni? Nak sebut susah UMNO ni, bahasa orang putih. Kenapa dia muncul tiba-tiba 46? Ini perkara yang orang tidak ambil berat. Anda cuba bayangkan macam ni. Kita main teka-teki sikit dalam sejarah. Kalau ditakdirkan British datang, tak perkenalkan Malayan, ada tak UMNO? Ada. Ini benar besar. UMNO ni tak akan wujud kalau tak ada Malayan Union. Kalau Malayan Union ni ada tapi tak sentuh peranan elit, ada tak UMNO? Tak ada. Yang inilah sejarah yang kita boleh bincang di situ. Ada kronologi dia di situ. Tapi ada kaitannya dengan sikap golongan elit yang memang biasa dengan British dah bergantung. Dia tak salah mereka juga. Kena faham apa yang saya terangkan. Mereka ini bila British masuk ke sini, perkara pertama yang British buat sebagai penjajah ialah dia hapuskan sistem pembesar. Yang tu berlaku kebangkitan ni. Tok Janggut ke Abraham Malimur, dia ada kaitan dengan pembesar ni. Nak hapuskan cukai pembesar. Kenapa nak hapuskan cukai pembesar? Bila tak ada cukai, pembesar tak boleh laksanakan cukai, mati. Kerana pembesar ni jawatan dia disokong oleh cukai-cukai. Dia pungut cukai, diguna untuk pentadbiran. Tak boleh pungut cukai, habis. Dan British memang nak hapuskan yang ni, sistem pembesar ni. Kerana yang ni yang lawan British, maka dihapuskan. Bila dihapuskan, dia lahirlah satu kelompok
Birokrasi yang ganti pembesar ni, birokrasi ini British. Orang Melayu tapi jiwa dia British. Orang sebut sebagai Anglophile. Dia tak boleh hidup tanpa British. Yang tu yang menyebabkan bila British tak mahu beri mereka seronok. Mereka kata kita berjuang, kita mahu British kembali dan kembalikan kita kepada era sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka ni berjuang nak kembali sebelum zaman Jepun balik. Baik dengan British, tak ada masalah, tak ada isu. Itu yang diperjuangkan oleh Datuk On pada masa itu. Masalah mereka kenapa? Kerana mereka telah dikuasai, dididik. Datuk On ni, dia ni sampai tak boleh cakap Melayu pun. Dia tak boleh cakap Melayu. Tapi balik ke sini baru dia boleh cakap Melayu. Macam tu sekali. Dan saya nak ceritalah, tak ada kait dengan siapa-siapa. Walaupun ada berkait sebenarnya. Budaya masyarakat dahulu, elit-elit ni, dia budaya yang rosak. Yang menyebabkan PAS ini muncul. Bukan sikap Anglophile itu saja. Budaya dahulu, cabaret. Tahu cabaret? Disco, joget ni, macam tu. Mesyuarat dengan ustaz-ustaz ni. Hidam bir, arak, judi, loteri. Memang macam tu lah. Sehinggalah ulama' ni pun tak tahan dan akhirnya keluar. Budaya macam tu, British. Yang tu pentingnya ulama' pada masa ni. Pelacuran pun biasa. Ada candu pun ada. Macam-macam jenis. Yang ulama' ini duk berjuang ni benda macam ni lah. Tahun 1900 dah jadi macam ni dah. Mereka berjuang untuk membaiki masyarakat. Untuk bendung elemen macam ni. Tapi akibat daripada perjuangan mereka ni, British sangat marah pada kelompok ni. Bukan sikap Anglophile itu saja. Budaya dahulu, cabaret. Tahu cabaret? Disco, joget ni, macam tu. Mesyuarat dengan ustaz-ustaz ni. Hidam bir, arak, judi, loteri. Memang macam tu lah. Sehinggalah ulama' ni pun tak tahan dan akhirnya keluar. Budaya macam tu, British. Yang tu pentingnya ulama' pada masa ni. Pelacuran pun biasa. Ada candu pun ada. Macam-macam jenis. Yang ulama' ini duk berjuang ni benda macam ni lah. Tahun 1900 dah jadi macam ni dah. Mereka berjuang untuk membaiki masyarakat, untuk bendung elemen macam ni. Tapi akibat daripada perjuangan mereka ni, British sangat marah pada kelompok ni. Disekat. Tak boleh masuk dah akhbar-akhbar cerita tentang perjuangan orang Islam lawan penjajah di luar. Ada undang-undang yang menyekat. Pergi masjid pun tak beri tauliah. Kalau beri tauliah pun ada special branch penuh dalam masjid. Cakap tak betul sikit, sebut politik, boleh dipecat, boleh dibuang. Dan itu berlaku. Nak tubuh parti lagi tak boleh. Jadi peranan golongan agama ni, kalau kaji peringkat awal ni, dia macam tak ada. Ahli sejarah ni, yang saya kata balik luar negara ni, dia pulang dia nak kaji kelompok mana yang muncul. Kelompok yang rapat dengan British. Semua British puji dia. Kelompok kiri pun mereka boleh kaji juga. Sebab apa? British benci dia. Cerita tentang kejahatan dia. Dan ni cerita tentang kebaikan, ini cerita tentang kejahatan. Semua ada sejarah. Golongan agama, British tak cerita. Dan mereka ni tak ada platform, tak boleh bergerak, tak boleh tubuh organisasi, parti tak boleh. Macam mana mereka buat? Mereka telah masuk dalam organisasi KMM, PKMM, Persaudaraan Sahabat Panel dan sebagainya. Mereka ada dalam tu. Mereka berjuang tapi tertutup sejarah dia kerana mereka ada dalam tu. Sehingga oleh sarjana besar, King dia sebut apa? Tentang golongan agama ni, bila mereka berjuang dalam politik kiri ni dengan PKMM, KMM, seperti Bahnudin, dia kata apa? King kata golongan agama ni sebenarnya adalah Islamic left, the Islamic left. Kiri ni saya kata tadi berkaitan dengan komunis. Dia anggap kait dengan komunis kan. Jadi akhirnya orang komunis kan gerakan agama. Sarjana nampak macam tu, sarjana. Dan saya rasa ini perlu dibetulkan. Sarjana kita ni, sejarah ni dia bergantung pada kita nak lihat macam mana ilmu sejarah ni. Kita nak tengok siapa, macam mana kita nak kaji, apa yang kita nak angkat kan, nak rumuskan. Dah ada dah sebelum kita nak tulis, dah ada dah keputusan. Rumusan. Kita dah tahu dah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak berikan jawapan. Selalunya kita tak kaji. Kita dah ada rumusan, kemudian baru kita kaji. Jadi kalau kita fikir, ini contoh je lah, DAP berjuang merdeka. Kita tunjuk, kita memang dapat yang tu. Jadi ahli sejarah bila dia nak buat macam tu, dia tak nampak golongan agama. Tak ada, di sejarah dia tak ada. Sejarah orang lain yang ada. Dalam catatan British dan catatan sarjana sebelum dia. Maka dia ambil yang tu, dia sambung. Jadilah cerita pada. Ada kelompongan tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Kerana ahli sejarah kaji berdasarkan apa yang ada sebelum. Dia tak kaji, dia tak fokus pada golongan agama tu sahaja. Kalau dia kaji kelompok ni saja, jalan dia macam mana mereka pergi, mereka bergerak, ini saya kaji. Saya suruh pelajar buat PhD. Tak ada orang nak buat PhD. Macam mana nak kaji golongan agama, kuat tak pengaruh mereka? Saya mulakan dengan saya panggil mapping the history. Peta kan. Ambil satu kertas putih, buat peta semenanjung, titikkan apa yang berkait dengan golongan agama. Madrasah dia titik warna hitam, satu titik. Sekolah dia, guru dia, pejabat dia, ikutlah apa saja titik. Dia akan jadi hitam bahagian patah barat ni dan patah timur sikit. Jumlah dia sangat banyak. Sangat banyak jumlah dia. Banding dengan kelompok kiri dan kelompok kanan. Elit-elit ni, titik elit ni. Sekolah elit mana? Berapa banyak? Pemimpin daripada elit ni berapa yang kita ingat nama? Tapi kita tak ingat juga nama ulama' apa. Tak ingat semua.
Dan apa kaitan perjuangan dia, kelab-kelab dia, persatuan dia, berapa orang ahli dia, sekolah dia berapa orang? Kita dapati yang kanan ni sangat kecil bilangannya berbanding yang agama. Kiri kekuatan dia bergantung pada kelompok agama. Tapi malangnya dalam konteks sejarah, golongan agama ni paling terpinggir sekali dalam sejarah. Bila nak bincang dia, mesti tersangkut bincang kiri, berhenti tengah jalan. Dia seolah mati. Dan sejarah mengatakan bahawa kaum muda ni tak ada sambutan. Orang Melayu tertutup. Orang tak sokong kerana mereka ni bawa fahaman pelik-pelik. Itu yang kita percaya. Buktinya apa? Tak ada bukti. Yang saya kaji tadi, bila saya cek di Perak saja madrasah, bilangan madrasah dia sangat banyak di Perak ini. Di Pulau Pinang, PAS tubuh di Pulau Pinang. Pulau Pinang banyak madrasah dia. Kemudian bilangan pelajar di madrasah ni, bila masuk madrasah ni, terlibat dah dalam perjuangan. Selanjutnya mereka ini akan menjadi kader-kader, ahli parti dan sebagainya. Ramai ni pelajar ni madrasah ni. Dan yang hantar ibu bapa dia, ramai juga. Bila ini kita kaji, kita dapati peranan dia sangat besar. Mana pergi sejarah dia? Tak ada dalam buku sejarah. Dan inilah benda, saya bandingkan mereka yang menulis tentang komunis dengan mereka yang menulis tentang ulama ni. Perjuangan dia dalam bentuk organisasi. Ulama seorang-seorang orang tulis. Tapi bila tulis ulama seorang dia tak jadi pejuang politik, dia jadi pejuang agama. Orang agama. Orang kenal Abdullah Fahim, tokoh agama. Akan rujuk kemerdekaan tu je, setakat tu je. Orang tak tahu dia lahirkan siapa, di tubuh madrasah macam mana. Terengganu ni, siapa ingat pejuang kemerdekaan Terengganu selain pada Tok Kupaluh dengan Abdul Rahman Limbo contoh? Ada tak? Tanya seorang demi seorang. Mula dengan Bible dulu. Payah kita tak boleh tahu. Kenapa? Buku tak ada. Saya ingat kena dah dimulakan satu projek besar ni. Sebelum orang lain rampas sejarah ni, tunjukkan bahawa mereka yang berjuang, bukan kita yang berjuang, sedangkan sejarah itu patutnya berpihak pada kita. Baik. Jadi itulah kelemahan pembahagian dalam konteks sejarah ini. Dia bagi 3 kelompok. Kelompok yang arus tengah ni tertinggal. Tak ada sejarah dia, jadi penumpang. Sampai Kuki King kata mereka ini kiri, the Islamic left. Bila dia kata kiri, bincang kiri je lah. Bincang parti KMM, organisasi politik yang wujud selepas zaman Jepun ini, nama dia Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Tak mau bincang kebangsaan-kebangsaan dulu, tinggal dulu, panjang cerita. Nama dia Parti Kebangsaan Melayu kiri. Siapa yang tubuh? Burhanuddin Al-Helmi dan juga rakan-rakan dia. Ada yang kata ni komunis kerana duit yang taja penubuhan parti ini oleh Mukhtaruddin Lasso itu komunis. Tapi mereka bukan komunis. Mereka bertengkar dengan kelompok komunis. Mereka nak tubuh parti kebangsaan, bukan parti komunis. Cadangan daripada pihak komunis, nama dia Parti Sosialis. Mereka tak mau. Cita-cita mereka merdeka. Tapi orang kiri dan golongan agama ni pada masa itu, dia terpaksa terima siapa saja pihak yang sanggup lawan British. Komunis pun komunis lah. Tapi dalam buku yang saya kaji, buku ni tak ada juga. Buku yang payah nak ada ni lah buku yang terbaik. Oleh Nabi Haji Abdullah. Tajuk buku dia Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggu. Sangat bagus buku ni. Level dia PhD. Yang tulis pelajar tahun 4. Latihan ilmiah aja. Level dia PhD. Satu je buku ni yang ada macam ni, bincang tentang kelompok reformis ni daripada kaum muda ni, dan didapati bahawa mereka ini sangat anti komunis. Apa mereka fikir tentang perjuangan kemerdekaan dan komunis? Mereka kata kita nak lawan British ni sukar. British ni kuasa besar, tak mampu kita nak lawan. Jadi segala kuasa yang ada, pengaruh yang ada, termasuklah komunis, kena ditunggang, kena diperalatkan untuk perjuangan capai kemerdekaan. Bila lepas kemerdekaan, tinggal komunis, kita lawan komunis. Buku ni cerita macam tu. Mereka ni tak suka komunis, anti komunis. Tapi komunis nak kerjasama, silakan. Kita lawan British, lepas tu kita gaduh. Itu perjuangan mereka. Tapi sarjana ni, dia dah sokong kelompok-kelompok tertentu. Dia tak mau angkat lah benda macam ni. Kita lah yang kena angkat. Ahli sejarah, saya lah kena tulis. Tapi saya tulis, orang tak boleh. Habis tenaga macam tu saja. Tak pergi ke mana-mana. Satu family ni tak bergerak ke mana-mana. Kerana setiap masa dia habiskan dengan tulis buku. Kena ada ni, kena ada satu usaha yang komprehensif. Mungkin kena panggil ahli sejarah. Ahli sejarah ni dia ni ahli sejarah ni kalau panggil dia akan pergi. Saya ni kalau siapa panggil saya akan pergi. Kenapa? Kerana kita nak raikan kefahaman kita, bukan kita nak ikut orang yang panggil. Tak, nak jelaskan kefahaman kita. Dan satu pengiktirafan kalau panggil. Orang sejarah ni kalau panggil dia sangat suka. Nak naik pangkat pun kerana benda-benda macam ni. Jadi dengan cara itu kita boleh tulis sejarah yang bila libat ahli sejarah ni dia jadi akademik, dia jadi kukuh. Yang tubuh parti pertama tu PKMM. PKMM ni dia kuat tapi dia tak boleh bergerak tanpa ada sokongan golongan agama. Tahun 1945 dia tubuh, masa tu tak ada UMNO lagi. Saya kata masa tu tak ada lagi orang nak berjuangkan merdeka kecuali golongan kiri ni. Dan golongan agama yang sudah lama berjuang merdeka, mereka ni tak boleh tubuh parti. Zaman Jepun itu mereka dah bincang dah nak tubuh parti sebelum PKMM lagi. Buku kita cerita yang pertama tubuh PKMM macam saya cerita tadi. Sebenarnya kelompok agama ni nak
nak tubuh lebih awal lagi. Tapi mereka ni pun sanksi, mereka tak agak-agak boleh tak kita tubuh saat lagi BT tangkap. Jadi duk tintong PKMM tubuh dulu Oktober. Burhanuddin ini dia memang antara yang terlibat dalam elemen PAS ni dan jadi presiden PAS. Dia bergerak kiri tapi kiri Islam. Yang inilah yang kau kata kiri Islam ni. Golongan ulama ni betul-betul dia pun boleh kita sebut macam itulah. Ulama ni bukan ahli agama saja, jangan kita salah faham. Dia ahli agama tetapi dia juga doktor, dia juga pejuang, dia juga guru, dia penasihat, dia terlibat dalam politik dan sebagainya. Ulama. Jadi PKMM ni telah disertai oleh satu organisasi yang dalam sejarah kita tak bincang, kita skip sejarah tu, yang membawa pada penubuhan mata Majlis Agama Islam tertinggi di tubuh tahun 47. Mata ini